Oke, selamat pagi semua. Pagi. Sebenarnya Rena Rawasya belum mandi. Oke, jom. So, hari ni sebelah pagi masih hujan, lepas gudang. Baru lepas hantar Rena Rawasya. Itu kenapa dia belum mandi lagi, sebab bangun lambat. Hujan, sedap tidur. So sekarang kita gerak macam biasa. Pagi kita buat kerja lah. So, saya hantar yang besar dulu. Lepas tu kita masuk. Okay, so hari ni ada temu janji dengan klien sebenarnya. So jangan pelik kenapa kita pakai mask ni. Kenapa? Sekarang ni musim sesemut. Okay, ada yang batuk juga. Okay, dan bawah pula. Dia jatuh. Handphone pun main-main letak je ni. Kita nak perfect sangat, nantilah so, step by step lah. Apa boleh lah. Jadi kenapa kita pakai mask? Sebab sekarang musim sesama. Saya sendiri pun dah start batuk dah sebenarnya. Nampak? Jadi kita sama sendiri pun nak kena pakai mask. Pun dalam kereta tuan-tuan perempuan. Okey, hari ni kita nak share apa secara ringkas untuk pagi ni. Berbalik pada cerita saya tadi, hari ni berjanji dengan klien. Sebenarnya semalam tu, video semalam tu saya nak bersama dengan beliau, dengan klien tu. Okey, cerita dia macam gini. Beliau ni ada isu rasa panik, cemas dan takut yang tak bertempat lah. Korang pernah lalui tak macam tu? Ada orang sebut sebagai anxiety. Jadi beliau pun dah rujuk pakar lah. Jadi kita memang sarankan dia rujuk pakar dulu. Jadi jumpa saya untuk apa? Saya seorang hipnotis dan hipnoterapis. Jadi saya berikan khidmat dan servis kepada beliau untuk menjalani apa itu hipnoterapi ya. Jadi kita bantu dia untuk programkan balik diri dia supaya dia boleh kendalikan diri ya. Supaya dia boleh kendalikan diri dia balik, emosi dia balik, sampailah dia punya perasaan-perasaan yang pelik-pelik tu terurus lah. Alhamdulillah, kita baru selesai 2 kali perjumpaan, 2 kali sesi santai sebenarnya, sembang-sembang. Orang kata ni ngeteh sambil ngopi sambil bantu diri lah. Okay, jadi dia set masa saya untuk jumpa. Okay, borak santai, tapi borak yang berisi. So hari ni insyaAllah jumpa beliau kalau sempat, andai kata kalau sempat dan beliau izinkan untuk kita buat sedikit rakaman lah. Tak payah tunjuk muka dia pun tak apalah, tapi supaya kita dengar sendirilah apa perkembangan positif dia sekarang, pengalaman-pengalaman dia belajar hipnosis, lepas tu belajar programkan diri, amalan-amalan dia, rutin-rutin dia. Itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat lah untuk orang-orang kat luar sana sekiranya pernah ataupun sedang mengalami apa yang dia alami. Maksudnya saya turun je.
hari ini juga saya akan bersama dengan seorang perawat, perawat perubatan Islam alternatif. Dia buat bekam, dia buat urutan untuk lelaki. Itu sahabat saya sendiri. Itu sahabat saya sendiri, namanya Syahrul. Saya Syahrain. Beliau sahabat daripada zaman sekolah lagi, Syahrul nama dia. Jadi nanti saya perkenalkan tentang Syahrul ni, apa dia buat, dan pengalaman-pengalaman dia, yang mungkin sangat-sangat bermanfaat lah untuk dikongsikan kalau adalah. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, saya sendiri sebenarnya background asal saya, macam mana saya bermula masuk dalam industri hipnosis, saya berasal daripada seorang perawat lah. Saya menceburkan diri dekat dalam bidang rawatan Islam lah. Kalau sebut rawatan Islam ni, ramai orang dia punya mindset ataupun dia punya otak akan terhubung dengan satu pemahaman rawatan Islam tu mesti bab-bab pasal mistik, sihir dan sebagainya. Sedangkan rawatan Islam ni luas sebenarnya. Tapi oleh kerana itu, saya nak berkongsi lah kisah-kisah seram, pengalaman-pengalaman real dalam bidang-bidang mistik ni. Jadi adalah sedikit cerita-cerita menarik yang saya boleh kongsikan. Selalu saya share dekat dalam program saya je. Kali ni ada medium YouTube kan, untuk share secara video. Saya cubalah share mana yang terbaik. Mungkin ada peminat-peminat halal mistik kan, nak tahu kan cerita-cerita sebenar macam mana. InsyaAllah. Jadi rasanya secara ringkas itu saja kita punya sharing pagi ni. Apa-apa nanti saya sambung lagi. Okay. Dah sampai sebelum masuk pejabat. Pergi hari ni, pagi ni kita pergi lepak kejap. Sarapan, ngopi-ngopi kejap. So dekat situ tempatnya saya sendiri untuk kerah idea, cari-cari idea, sembang-sembang santai dan menulis. Kerja-kerja menulis. Macam tu lah aktiviti saya hampir setiap hari, insyaAllah. Okay, jomlah kita. Okay, baru sampai office. Nah, ni dia Syahrul yang saya cakap tadi, saya cerita tadi. Okay, so kita set up dulu. Tadi kita lepak kejap dekat warung. Okay, ini station bateri dulu ni. So kita set up jap sebelum kita sambung kita punya share. Okay, ni mikrofon baru yang kami guna. Okay, antara gadget yang baru. Belum lagi share dia punya unboxing, tapi dah buka pun, dah buang kotak dah pun. Okay, ni nanti saya share lah kenapa saya pakai ni. Okay, ada juga mikrofon yang lain, tapi ni kita khas untuk buat streaming, bermain game. So game apa saya main, tengoklah pada video-video yang berikutnya nanti. Okay, so nanti kita akan sembang-sembang santai dulu dengan sahabat kita. Okay, cerita tentang dunia perawatan sikit.
dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin kami ada, sampai sedikit menarik mungkin untuk dikongsikan. InsyaAllah. Okey, saya seperti mana yang anda semua tahu, okey, Syahrain Ramli, dan beliau adalah Syahrul Nizam. Jadi Syahrain, Syahrul. Okey, so ini adalah siri pertama untuk podcast podcast asal boleh orang kata. Okey, jadi jom kita tutup lampu sekarang. Okey, lampu dah padam. So kita mulakan cerita kita kenapa saya tutup lampu, suka hati saya. Okey. Alright. Hari ni okey, macam Syahrul ni tak tahu sebenarnya nak buat apa, tentang apa. Jadi saya ambil kesempatan ni memandangkan beliau ada tengah sibuk buat rawatan, baru lepas buat rawatan secara online Rul Okey. Jadi ambil kesempatan ni untuk kita sembang sikit lah. Siapa Syahrul dan apa sebenarnya yang kami buat. Okey Rul, secara ringkas ni kita nak cerita tentang dunia rawatan ataupun pengalaman kita lah, sedikit sebanyak dalam dunia rawatan, terutama bab-bab mistik. Ramai orang suka nak tahu pasal-pasal bab-bab mistik ni. Okey, jadi macam ni lah. Syahrul ni kerjaya dia full time memang buat rawatan, rawatan alternatif, rawatan Islam lah. Sebab pasal rawatan Islam ni, mentaliti kebanyakan ramai orang akan terfokus pada sihir, santau, hal mistik lah. Sebenarnya rawatan Islam ni sendiri luas. Okay? Jadi apa yang difokuskan oleh Syahrul ni antara dia punya orang kata servis, bekam dan urut. Jadi kalau urutan tu, urutan macam mana tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau urutan ni kita ambil pelbagai jenis urutan lah. Tapi biasa urutan di kawasan Pasir Gudang ni orang biasa ambil urut satu badan lah. Urutan satu badan. Satu badan lah. Lelaki saja. Lelaki saja. Kalau perempuan mak betul saya lah. Mak betul saya untuk perempuan lah. Selain daripada urutan badan, kita buat urutan yang macam orang terseliur kan, terseliur tangan ke kaki ke, untuk atlet apa, urutan untuk atlet yang main sukan pun kita buat lah. Lebih pada fisioterapi pun kita buat juga. Okey. Jadi Syahrul ni jalankan rawatan ataupun servis urutan ni secara mobile, secara bergerak. Boleh ke rumah dan ke rumah lah. Okey. Baiklah. Berapa lama dah Rul dalam bidang rawatan? Sebenarnya dalam bidang rawatan urut bekam ni lebih kurang 7 ke 8 tahun lah. 7 ke 8 tahun Sebelum urut bekam ni saya adalah pengamal perubatan Islam lah, lebih pada ruqyah. Lebih pada ruqyah. Pada ruqyah. Jadi selepas tu kita kembangkan ilmu kita dalam bidang ni lah, urutan dengan bekam ni. Dan full time memang fokus utama adalah pada urutan bekam lah. Okey. Urutan dengan bekam. Jadi itu sekali lalu ataupun seringkas ni lah tentang Syahrul ni. Okey. Sebenarnya kami ni orang kata berkawan ataupun sahabat sejak daripada zaman sekolah lagi Rul lah. Ya betul. Zaman sekolah lagi. Ni orang kenal lah Syahrul, Syahrain. Okey, kita bukan adik-beradik bukan adik-beradik Okey. Kalau boleh lah Rul ada tak pengalaman menarik, pengalaman mistik lah? Mistik pengalaman yang mungkin sampai sekarang teringat. Sepanjang saya dalam bidang rawatan Islam ni lah, maksudnya rawatan yang berkaitan dengan mistik-mistik ni, yang selalunya sinonim dengan orang Melayu ni, sihir, santau kan. Paling menarik lah sepanjang dalam bidang rawatan ni, masa tahun tak silap saya pada tahun 2009 ke 2010 macam tu lah. Saya dengan sahabat saya Master Ai ataupun Syukri. Siapa? Syukri. Kita buat rawatan santau lah. Ni live depan mata dia. Sahabat saya pun terkejut lah dengan kaedah rawatan yang saya buat ni. Depan mata dia kita buat rawatan santau. Orang tu bila kita buat rawatan lebih kurang seminggu, 7 hari kita buat rawatan. Kali pertama tak ada berkesan, kali kedua tak berkesan.
pesakit ni mengalami macam apa panggil busung lah, perut dia membesar. Okey. Dia besar. Tapi masa tu saya masih dalam keadaan fikiran logik. Walaupun kita dalam bidang rawatan ni kita kena percaya pada benda ni, tapi masa tu saya masih logik lagi. Maksudnya agak, walaupun kita dalam rawatan ni, tapi kita ada beberapa perkara yang kita rasa macam muskil sikit lah. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit ni, segala kemuskilan tu kita dapat maksudnya depan mata kan, benda tu berlaku depan mata. Dan menambah lagi keyakinan lah. Bila kita buat rawatan pada hari yang ke-6 ke-7 tu, memang tu kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala lah. Sebab kita cakap, memang saya cakap dengan sahabat saya, kita tak ada apa-apa, kita buat ni semata-mata kerana Allah nak bantu kita punya sahabat kita ni. Jadi bila kita buat rawatan tu, bila kita menggunakan kaedah ruqyah, dan saya pun belajar dan ilmu apa panggil, tenaga lah, ilmu energi kita combinekan, tarik benda tu muntah. Dia muntah apa? Dia muntah kaca, dia muntah paku, keluar depan mata. Sahabat saya yang Syukri pun terkejut untuk ini real lah. Sebelum ni kalau awak rawatan just histeria, cakap gitu kosong lah. Tapi ini real punya. Muntah kaca, paku bengkok yang karat, cangkok nangsir dan pelbagai lah kaca-kaca yang nipis tu berkeluar serta-merta dengan air darah. Perut yang besar banyak. Baldi tu separuh air darah saja. Allah. Daripada perut yang besar jadi kepis balik. Dan alhamdulillah lah sehingga kini, maksudnya dalam pengalaman saya ni dalam bidang ni, antara kes yang paling dahsyat itu je lah. yang saya teringat sampai sekarang lah. Real depan mata. Nah, ini antara pengalaman beliau yang sebenarnya saya sendiri pun belum dengar lagi. Okey. Sebab dulu kita bergerak secara 3S. Syahrain, Syahrul, Syukri. Ada 3 orang, satu lagi dekat Terengganu tu dah. Okey, beliau dah dekat Terengganu lah, bukan dekat Pasir Gudang. Dulu beliau pun sama dengan kami. Sebelum saya terlibat dengan dunia profesional, dunia hipnosis, saya dulu pun bersama-sama mereka ni jalankan rawatan perubatan Islam yang terarah kepada hal mistik lah. Benda paling aku suka dulu, Rul, mungkin kau pun tahu, teruja sangat kalau rawat orang kanisteria. Betul. Mula-mula baru belajar. Mula-mula baru belajar. Tu tahap kesombongan dia kat situ. Nak berinteraksi lah apa semua. Nak berinteraksi. Siapa kau dalam badan contoh. Okey. Tapi lepas itulah, orang kata zaman jahilnya, lepas dah belajar, dah berguru, dah banyak benda terdedah, akhirnya datang kefahaman, hilanglah keterujaan untuk bab-bab mistik tu. Akhirnya kita dapat tahulah kebanyakan orang yang mengalami gangguan histeria dan sebagainya pun bukan totally gangguan jin. Banyak isu kejiwaan, stres, stres dan sebagainya. Ini bukan, pada awal pun kita tak percaya pasal ni, sebab kita terarah kepada mistik, jadi tak percaya pasal tu. Tapi bila dah nampak hakikat depan mata kan, kita gunakan tanya jawab dan sebagainya, memang terbukti. Akhirnya sebenarnya pesakit ataupun klien sendiri mengakui tau, sebenarnya dia tak ada apa. Itu paling yang betul-betul menyedarkan aku lah sebenarnya. Kalau bab-bab rawatan, buat mistik dulu, bab kerasukan lah. Dan saya pernah buat rawatan sampai kita dipanggil pergi ke Alostar. Daripada Pasir Gudang pergi Alostar, bermalam kat sana 3 hari. Pasal isu kedai orang tak nampak. Bila kita cek, bukan kedai tak nampak, tapi kedainya tu nampak ramai orang. Pernah dengar tak? Ini tak pernah dengar. Banyak orang alami kedai tak nampak. Tapi ini terbalik. Rupanya kaedah digunakan adalah kedai tu nampak ramai. Itu yang membuatkan orang tak nak singgah. Nah, itu terpulang pada anda nak percaya ataupun tak, tapi ini berdasarkan pengalaman yang kami lalui lah. Jadi banyak sebenarnya pengalaman mistik kalau nak cerita secara real yang pernah kami jalankan ataupun jalani 10 tahun kita di bidang ni. Dan kami pernah dipanggil pergi satu kilang. Ada satu kilang tu yang kena rasuk ramai-ramai tu. Nah, dekat Pasir Gudang ni tak perlu disebut kilang mana. Okey. Betul. Dipanggil percaya ataupun tak, itulah. Akhirnya empunya kilang kan dah kusut sangat betul lah. Huru-hara dekat kilang, dipanggil kami. Turun. Habis dekat surau tu penuh. Dengan satu department kena tu. Nah, dikatakan
ada iri hati, ada Iri berlaku hati. dengki. Oh. So ada kawannya tu dekat dalam department tu kan gunakan tanah kubur tu. Aku baru teringat Rin. Apa dia? Yang kes Santau yang aku cakap tadi tu, ni lah. Maksudnya Pekerja kilang. pekerja kilangan juga Ya. yang sampai busung tu. Ya, betul. Allah. Salah satunya lah. Maksudnya yang lain tu effect action lah. Maksudnya dia tebang lah. Okey. Jadi itu orang kata antara pengalaman lah masa saya sendiri dengan Syarul dulu lah. Lepas tu masing-masing dah ada ala tuju sendiri. Macam Syarul memang dia dah full time terus kepada rawatan tersebut bersama Syukri, lagi seorang sahabat kami. Okey, jadi saya ke arah bidang hipnosis, saya sibuk train dan lahirkan ramai orang hipnotis. Masih lagi bantu orang yang ada isu-isu berkaitan tu bila diperlukan lah. Okey, selain daripada tu saya cuma bantu bab-bab untuk buat realization, buat orang kata terapi untuk relaxkan keadaan seseorang yang tak dapat nak kendalikan diri lah, tak dapat kendalikan dia punya emosi. Okey. Jadi itu ya sembang santai ataupun cerita. Kalau anda rasa menarik, bolehlah tinggalkan komen nanti dekat video kami. Mungkin kita boleh perpanjangkan lagi siri-siri berkaitan ni. Boleh. InsyaAllah. Boleh Boleh insyaAllah. Okey. Jadi itu saja secara ringkas. Ini adalah podcast asal boleh. Ini je lah yang mampu kita set up ataupun mula. Ceritanya apa? Untuk jadi orang berjaya ataupun nak capai apa kita nak, jangan tunggu sempurna. Okey? Jangan tengok apa yang saya ada sekarang. Okey, jangan tengok. Okey. Ceritanya saya bermula pada zero, tak ada apa-apa tuan-tuan puan-puan. Kami bermula pun daripada zero. Jadi kami mula dengan apa yang ada dulu. Sikit demi sedikit insya-Allah kita boleh capai apa yang kita inginkan. Itu saja daripada kami. Okey, so kita tutup sesi ini. Assalamualaikum, salam hidup yang luar biasa. Saya Master Ray dan Syahrul. InsyaAllah. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum.